Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa hari ni ya. Hari ni Ustazah nak mengajar sirah. Baik, okey. Semua murid keluarkan buku sirah. Ya. Baik, okey, hari ni tajuk sirah hari ni ialah masih lagi tajuk Khulafaur Rasyidin. Ya. Sebelum Ustazah nak teruskan pelajaran kita hari ni, Ustazah nak ulang balik sikit ya mengenai Khulafaur Rasyidin. Baik ya, buka muka surat 17. Ya. Baik ya, terdapat 4 orang khalifah yang memerintah negara Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu khalifah pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah kedua ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah ketiga ialah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan khalifah keempat ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik, okey. Kita dah belajar 2 orang khalifah, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hari ni kita nak masuk kepada khalifah Islam yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, okey. Untuk tajuk Sayyidina Uthman bin Affan, murid-murid tengok buku masing-masing ya. Ataupun Sayyidina Uthman bin Affan ni muka surat 35. Baik, untuk permulaannya kita nak belajar riwayat hidup Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik ya. Kita tengok nama penuhnya. Nama penuh Sayyidina Uthman ialah Uthman bin Affan bin Abu Al-As ataupun Abul As bin Umayyah. Ya. Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah. Itu nama sebenar ataupun nama penuh Sayyidina Uthman. Baik, gelarannya ialah Zunurain. Ya. Kenapa diberi gelaran Zunurain? Kerana beliau berkahwin dengan 2 orang puteri ataupun 2 orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Iaitu selepas Ruqayyah meninggal dunia. Ruqayyah dan Ummi Kalthum ni anak siapa? Anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ruqayyah ni kakak dia. Ya. Ummi Kalthum ni adik dia. Maksudnya ialah bagaimana? Iaitu Sayyidina Uthman ni dia berkahwin dengan Ruqayyah, dan apabila Ruqayyah meninggal dunia, Sayyidina Uthman berkahwin dengan Ummi Kalthum pula. Itu dikatakan sebagai Sayyidina Uthman mendapat gelaran Zunurain. Baik ya, faham ya murid-murid? Baik, tarikh lahir dia ialah 6 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang muda, siapa yang tua? Nabi Muhammad lah yang tua ya. Tua Nabi Muhammad 6 tahun ya. Sayyidina Uthman ni tua dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umur 6 tahun, Sayyidina Uthman ni lahir. Baik, tempat lahir dia di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Itu tempat lahir Sayyidina Uthman bin Affan. Kalau kita lihat ya, selain daripada Sayyidina Uthman bin Affan, kita tengok Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar pun lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Sama.
tempat kelahirannya. Sama 3 orang khalifah ini tempat kelahirannya di Mekah Al-Mukarramah. Baik, apa keturunannya? Keturunannya ialah Bani Umayyah. Bani Umayyah. Kita tengok tadi, Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah. Jadi keturunannya ialah Bani Umayyah daripada kabilah Quraisy. Ini keturunan Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu Bani Umayyah daripada kabilah Quraisy. Baik, jawatan Sayyidina Uthman ialah Khalifah Islam ketiga yang dilantik pada tahun 23 Hijrah dan memerintah selama 12 tahun. Lama selama 12 tahun. Ingat tak murid-murid, kalau Saidina Abu Bakar dia memerintah selama berapa tahun? 2 tahun 3 bulan. Sekejap je. Kalau Saidina Umar memerintah selama berapa tahun? 10 tahun 6 bulan. Itu Saidina Umar. Saidina Uthman 12 tahun. Lama, ya. Baik, okey. Tarikh wafat dia bila? Tarikh wafat dia ialah pada tahun 35 Hijrah ketika berumur 82 tahun, ya. Ketika berumur 82 tahun. Itu sebab Saidina Uthman ni dia memerintah agak lama kerana kewafatannya ketika beliau berusia 82 tahun. Kalau kita tengok Saidina Abu Bakar wafat ketika berusia 63 tahun, ya. Dan juga Saidina Umar pun ketika berumur 63 tahun. Tapi Saidina Uthman ni dia wafat pada umur 82 tahun. Itu sebab jangka lama memerintah dia lama, iaitu 12 tahun. Paling lama di antara khalifah-khalifah Islam, ya. Baik, apa sebab kewafatan dia? Sebab kewafatan dia ialah dibunuh oleh pemberontak ketika sedang membaca Al-Quran. Ini sebab kewafatan dia. Kita tengok kalau sebab kewafatan Saidina Abu Bakar, apa dia? Kerana Saidina Abu Bakar jatuh sakit beberapa hari disebabkan cuaca yang terlalu sejuk. Itu sebab kewafatan Saidina Abu Bakar. Baik, sebab kewafatan Saidina Umar, bagaimana? Sebab apa sebab kewafatan Saidina Umar? Iaitu kerana ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika sedang mengimami solat subuh di Masjid Nabawi. Itu sebab kewafatan Saidina Umar, ya. Baik, okey. Ustazah nak murid-murid baca lagi sekali. Bila Ustazah dah mengajar macam ni, murid-murid kena baca lagi sekali. Kena hafal, ya. Sebab nama penuh kena hafal. Kemudian yang penting yang perlu dihafal ialah gelaran dia, sebab kenapa diberi gelaran, dan yang lagi satu sebab kewafatan, ya. Sebab kewafatan sangat penting dan itu perlu dihafal. Sebab antara keempat-empat ni nanti semua sama. Riwayat hidup pun semua ada riwayat hidup, peribadi dan sumbangan Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman pun semuanya ada. Jadi kalau baru satu memang mudah, tapi bila dah banyak-banyak, Ustazah risau murid-murid akan rasa keliru, ya. Baik, okey. Baik, Ustazah ambil sikit lah, ya, mengenai peribadi dan sumbangan Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebelum menjadi khalifah. Tengok muka surat 36, ya. Peribadi dan sumbangan Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebelum menjadi khalifah. Sumbangan dia sebelum menjadi khalifah. Baik, Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang lemah lembut. Ini ialah sifat peribadinya. Pemurah dan baik hati. Beliau merupakan salah seorang daripada saudagar yang terkenal di Mekah.
Ya, selepas memeluk agama Islam, beliau banyak mendermakan hartanya ke arah kepentingan agama Islam. Sebagai contohnya, dalam peperangan Tabuk, beliau telah mendermakan hartanya lebih 900 ekor unta, 60 ekor kuda dan 1000 dinar. Banyak tu ya. Sangat banyak harta yang telah didermakan oleh Saidina Osman ni di dalam peperangan Tabuk, iaitu 900 ekor unta. Banyak kan 900 ekor unta? Sebab unta tu dia besar. Dia satu ekor unta pun harganya sangat mahal. Kamu tahu kan kalau seekor lembu pun mungkin harganya dalam 7,000. Tapi kalau seekor unta mungkin 10,000. 10,000 darab dengan 900 ekor. Berapa tu? Ya. Kemudian kuda, 60 ekor kuda. Kuda pun harganya sangat mahal. Dan 1000 dinar. Itu sumbangan ketika sebelum menjadi khalifah. Baik. Begitu juga ketika umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minuman. Beliau telah membeli telaga rumah daripada seorang Yahudi dengan harga yang tinggi dan diwakafkan untuk digunakan oleh umat Islam secara percuma. Ya, secara percuma. Itu dia. Walaupun Saidina Osman ni seorang yang kaya, saudagar yang kaya, seorang businessman, ya. Tetapi Saidina Osman ni sangat pemurah orangnya. Ya, banyak mendermakan ke arah kepentingan agama Islam. Baik, saya teruskan. Saidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu banyak beribadah seperti qiyamul lail, berpuasa sunat dan membaca Al-Quran sebagai persediaan menghadapi hari kemudian. Itu dia. Ini sangat penting ya. Soalan selalu disoalkan, apakah ibadat Saidina Osman sebagai persediaan menghadapi hari kemudian. Iaitu ada 3 ya. Yang pertama iaitu qiyamul lail, yang kedua berpuasa sunat, dan yang ketiga ialah membaca Al-Quran. Beliau sanggup berhijrah ke Habsyah dengan meninggalkan segala kemewahan, harta benda dan sanak saudara demi menyahut seruan Allah dan Rasulnya. Beliau juga terlibat sebagai penulis wahyu pada zaman Rasulullah SAW semasa perjanjian Hudaibiyah. Beliau dilantik menjadi utusan Rasulullah SAW kepada orang Quraisy. Baik, itu dia peribadi dan sumbangan Saidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Ustazah harap walaupun Ustazah dah terangkan, Ustazah dah sama-sama dengan murid-murid semua, tapi Ustazah nak sangat murid-murid baca semula. Sebab sirah ni dia kena faham, ya, kena faham jalan cerita, barulah kita dapat kalau ada soalan baru kita dapat jawab soalan. Kena faham jalan cerita dan kita fahamkan untuk kita menjawab soalan dengan baik. Ya. Jadi Ustazah kira setakat itu untuk hari ini ya. Nanti Ustazah akan sambung kepada sumbangan Saidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu semasa menjadi khalifah. Baik, untuk tu setakat ni. Jadi Ustazah nak murid-murid semua jangan lupa baca buku semasa dalam PKP ni ya. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.